Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salasa Safian. Ini Ringkas TVS. Sarawak berbangga dengan kejayaan dua murid darjah 5 Sekolah Kebangsaan Temong di Serian yang memenangi filem terbaik oleh juri popular dalam kategori sekolah rendah di Festival di Cinema Escolar di Alvorada di Brazil baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak benar-benar berbangga dengan pencapaian Meg Grace Sawit dan Nabiatul Dania Zulfika menerusi filem animasi pendek bertajuk Batuh Bijanji bermaksud batu perjanjian dalam bahasa Bidayu. Festival Filem Sekolah Antarabangsa Alvorada merupakan festival filem antarabangsa anjuran Brazil sejak 2014 bagi memberi pengiktirafan terhadap kerja-kerja seni audiovisual yang dihasilkan di peringkat sekolah. Abdul Karim juga memuji guru kedua-dua murid tersebut, Wan Zulfadli Ad-Dini Wan Asmi dan Muhammad Redwan Patah yang membimbing mereka sepanjang 10 hari penerbitan filem pendek itu yang menggunakan teknik morotoskop yang popular dalam kalangan anak muda yang bercita-cita menjadi juru animasi ala Hollywood. Katanya lagi, jalan cerita filem pendek mereka cukup indah kerana ia mengisahkan mengenai persahabatan dua sahabat ketika kecil, Bibi dan Sarah yang kisahnya berakhir dengan kesedihan. Sementara itu, beliau meminta mereka yang berminat untuk mengembangkan usaha dalam industri kreatif memohon geran dan bantuan dari Dana Industri Kreatif Belia Sarawak yang diperkenalkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tahun lalu. Seramai 28 penduduk dan 55 badan bukan kerajaan NGO di daerah Lundu menerima bantuan keuangan di bawah Geran Projek Luar Bandar Kecil MRP. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata pemberian MRP bernilai RM187,200 khusus untuk pendidikan dan bantuan perubatan kecemasan. Menurut beliau yang juga merupakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK, pendidikan dan kesihatan seharusnya diberi tumpuan khusus kerana kedua-dua ini merupakan elemen penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, beliau juga meminta agar peniaga-peniaga kecil dan informal mendaftar perniagaan mereka dengan pihak berwajib. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka menikmati pelbagai bantuan yang telah disediakan oleh MEDEK dan semua agensi-agensinya. Jelasnya lagi, dianggarkan hampir 2 juta perniagaan kecil dan informal yang masih tidak berdaftar di seluruh negara. Oleh yang demikian, MEDEK tidak dapat menyalurkan bantuan kepada mereka yang tidak berdaftar. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM komited untuk memastikan penduduk kawasan luar bandar di negara ini mampu mendapat kemudahan rangkaian telekomunikasi termasuk capaian internet yang lebih baik setanding dengan di bandar, kata Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin. KKMM kini sedang berbincang dengan syarikat telekomunikasi Telco bagi menyelesaikan masalah berkaitan kerana aduan ketiadaan rangkaian telekomunikasi di kawasan luar bandar seringkali diterima pihaknya. Katanya rakyat luar bandar juga membayar bil dengan harga yang sama dengan rakyat di bandar. Beliau turut memaklumkan bahawa gangguan bekalan elektrik juga antara penyebab pemancar telekomunikasi tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga mengganggu rangkaian. Tambahnya, generator set digunakan untuk mengekalkan fungsi pemancar telekomunikasi di kawasan yang tiada bekalan elektrik, namun ada juga keadaan generator set rosak sekaligus menjejaskan operasi pemancar berkenaan. Sementara itu, Zahidi berkata KKMM akan memberi perhatian kepada usaha meningkatkan capaian internet di kawasan sempadan negara ini termasuk di Padang Besar berikutan masih banyak kawasan di wilayah tersebut yang tidak mempunyai liputan yang baik. Berperanan memperluaskan peluang pekerjaan di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazrudin Abdul Rahman optimis perjanjian penyelesaian komersial CSA antara Kerajaan Sarawak dan Petroleum Nasional Berhad Petronas adalah langkah positif. Katanya kritikan yang dilempar pihak pembangkang terhadap perjanjian tersebut seolah menafikan usaha kerajaan untuk mendapatkan hak penglibatan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Tambahnya, perjanjian komersial yang termeterai pada 7 Disember lalu akan membolehkan Petroleum Sarawak Berhad Petros memainkan peranan yang lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas sekaligus mampu membuka peluang pekerjaan yang luas di Sarawak.
Tegasnya lagi, kerajaan Sarawak tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan dan akan mempertimbangkan pelbagai faktor supaya rakyat akan mendapat manfaat menerusi segala inisiatif yang dijalankan. Malaysia mencatatkan sebanyak 1,937 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini kini mencecah 82,246 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM turut memaklumkan terdapat 9 kematian dicatatkan pada Sabtu. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kematian di negara ini meningkat sebanyak 411 kes. Sementara itu di Sarawak, laporan harian COVID-19 mencatatkan 1 kes positif baru yang dikesan di daerah Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 1,075 kes pada Sabtu. Kes ke-1075 ini merupakan seorang perempuan dari Sarawak yang telah balik ke negeri ini dari kawasan berisiko tinggi COVID-19 iaitu dari Sabah. Kes ini dikategorikan sebagai kes import B, iaitu individu yang telah mendapat jangkitan semasa berada di luar negeri. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan kluster Jalan Abel di daerah Kuching telah diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dilaporkan dalam tempoh 28 hari dari tarikh kes terakhir dikesan. Baiklah, ini sedikit perkembangan sukan. Untuk mengembangkan lagi bakat-bakat sukan judo termasuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa, itu matlamat Persatuan Judo Sarawak menubuhkan cawangannya di Kota Sentosa. Menurut pengerusinya, Nyam Zi Yong, penubuhan cawangan itu juga akan memberi fokus kepada pemilihan atlet-atlet sukan Malaysia SUKMA pada masa akan datang. Our main purpose of setting up this branch is to looking for our future athletes, especially the SUKMA player. So when we have a SUKMA player like Brenton beside me, he's developed from just a normal students to a SUKMA player, gold medalist, then to our national medalist, gold medalist, then to SEA Games player. So he has been constituted 2 times SEA Games representative for Malaysia. So this is part of our aim in the future. We can develop more national player from Sarawak and become the powerhouse of judo in Malaysia. Sementara itu, berhubung tahap kecergasan atlet judo Sarawak pada musim COVID-19, kata Ziyung, para atlet digalakkan menjalani latihan secara kendiri di kediaman masing-masing. Actually, Majlis Sukan Negeri, they have given us a set of training program to follow that we acquired our players to do it from home. Then they have to take videos and send it to our coaches group so we can monitor on their movements and all their training training. Untuk rekod, pencapaian tertinggi bagi Persatuan Judo Sarawak adalah di peringkat Sukan SEA Manila yang diwakili oleh atlet judo Brenton Sim yang juga merupakan pemenang pingat emas di Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2011. Cadangan pelaksanaan skim pencen untuk semua atlet yang mewakili negara pada Tamasya Olimpik disifatkan sebagai satu sinar buat Olimpian yang telah banyak menyumbang kepada negara. Rata-rata atlet menyambut baik usaha Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam menghargai kudrat yang telah dikerahkan para Olimpian meskipun tidak menyumbang sebarang pingat. Secara jujurnya, satu cadangan yang baguslah sebab kami pun sebagai seorang Olimpian memang kami rasa semua Olimpian di luar macam mengharapkan sesuatu lah macam something like this sebab kebanyakan atlet Olimpian tu dah banyak luangkan masa berlatih bukan 10 tahun tapi ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun dan ada yang lebih lagi daripada tu. Jadi cadangan tu ialah salah satu benda balasan ataupun reward kepada atlet Olimpian di luar sana yang atas pengorbanan mereka selama ini dalam sukan masing-masing. Sebagai bekas atlet negara tu, Kim tu sangat bagus sebab ini akan menjadi satu penghargaan kepada semua atlet Olimpian yang pernah mengharumi nama negara dan menaikkan nama negara.
Sementara itu, menurut Leong Mun Yi, carangan skim tersebut akan memberi motivasi kepada lebih ramai ahli sukan untuk mencapai tahap tertinggi dalam acara sukan masing-masing. Mun Yi yang akan membuat penampilan Olimpik kelima di Tokyo pada Julai depan berkata, jika carangan itu diluluskan, skim pencen tersebut akan menjadi satu penghargaan kepada Olimpian yang mungkin mencipta kejayaan dalam acara dunia lain namun gagal meraih pingat Olimpik. Inisiatif itu turut dialu-alukan oleh Persatuan Olimpian Malaysia MOA yang melihat pelaksanaan skim tersebut sebagai jaminan bahawa kerjaya selaku atlet elit merupakan satu pilihan yang mampan untuk bakat-bakat sukan negara. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Salesya Safian. Salam hormat dan jumpa lagi.